Hari yang menoktahkan penantian selama 2 bulan setelah penghuni baharu ini selamat tiba di sini. Jauh berkelana merentas dunia, artifak helaian Al-Quran tua ini berasal dari Afrika Utara. Kewujudannya menjangkaui usia lebih 1000 tahun. Daripada satu naskah ataupun satu helai Al-Quran ini, dia menceritakan kepada kita pelbagai sejarah. Masa bergerak pantas. Sudah hampir 6 tahun, Malaysia memiliki kilang penerbitan Al-Quran kedua terbesar dunia selepas Madinah, Arab Saudi. Lebih 1 juta naskah Al-Quran dikeluarkan setahun untuk kegunaan domestik dan antarabangsa. Pembangunan ilmu Al-Quran dan perkembangan teknologinya lahir kepelbagaian inovasi mushaf Al-Quran bagi memudahkan generasi kini mendalaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna. Kompleks Nasrul Quran Putrajaya. Ini kejayaan besar bagi Datuk Abdul Latif Mirasa juga sebagai pengerusi Yayasan Restu. Dialah yang memulakan usaha berani menerbitkan mushaf Al-Quran yang pertama di Malaysia hasil salinan tangan anak tempatan. Kalau nak ambil jangka pendek, mudahlah kita boleh ambil orang Arab seperti yang berlaku di negara lain yang mengambil khatat daripada negara Arab. Ataupun daripada Indonesia, boleh kita mulakan projek dengan mudah. Tapi saya mengambil jalan yang agak susah di mana kita memikirkan bahawa yang baiknya kita melatih anak kita. Dan kita yakin kepada kemampuan anak-anak Melayu kita sini. Masa mula tu kita tidak ada apa-apa niat besar. Hanya niat kita nak menghasilkan sebuah Quran yang menggunakan seni tampak Melayu. Kobaran semangat itu dibawa ke masjid terapung pertama di Perak di Pulau Pangkor. Mengagumkan. Rekaan artistik hiasan dalaman di Masjid Al-Badar 1000 Selawat ini pasti memaku mata memandang. Setiap ruang dinding masjid terhias indah dengan seni kaligrafi yang membawa kalimah suci 1000 selawat. Keindahan seni had yang menyelimuti masjid ini antara hasil penulisan tangan Ustaz Muhammad Zulfikri Muhammad Sobri. Cintanya terhadap seni Islam ini bermula 22 tahun lalu ketika pengajian di sekolah pondok. Kami di pondok masih menggunakan kitab-kitab yang lama. Orang panggil sekarang ni kitab kuning. Kitab tu masih lagi ditulis tangan. Macam mana tok guru ataupun ustaz dahulu boleh menyalin teks kitab tu dengan cantik. Saya cuba meniru tulisan tu. Rupanya susah. Kesusahan itu titik permulaan Zulfikri menggali ilmu seni had ke peringkat lebih tinggi. Dia bukan hufaz, namun bakat penulisan had membuka jalannya sebagai penyalin Al-Quran. Al-Quran, mukjizat teragung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika hayat baginda, ia dipelajari menerusi hafazan dan para sahabat bertalaki bersama Rasulullah SAW sebelum meminta sahabatnya menulis. Diriwayatkan baginda mempunyai 43 sahabat sebagai jurutulis.
6 daripadanya penulis tetap wahyu termasuk Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selebihnya ditugaskan menulis surat rasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal ta dijarakkan supaya ada ruang untuk diletakkan tanaman. Sudah 17 tahun, Zulfikri meneruskan tradisi penyalinan manuskrip bagi penerbitan Mushaf Al-Quran bercetak di Malaysia. Lam ada tanda syabas. Hari ini, dia perlu menyambung tugasannya. Rutin 30 minit sebelum memulakan penyalinan sebenar, Zulfikri melakukan latihan penulisan bagi mendapatkan rentak alunan tangan yang betul. Biasanya kita akan baca dulu ayat yang kita nak salin. Contohnya hari ini saya kena salin muka surat 15, saya kena baca dulu muka surat tu. Kalau boleh baca dengan terjemahan, fahamkan supaya bila kita salin muka surat tu seolah-olah kita berada dalam cerita muka surat tu. Penyalinan teks Al-Quran di Malaysia adalah jenis khat nasah mengikut tradisi resam Uthmani. Ribuan jenis penulisan khat yang wujud dalam sejarah dunia Islam. Sebagai penyalin, menguasai jenis tulisan yang meluas itu senjata utama. Cuma untuk menjadi seorang penulis khat ni, dia ada 7 jenis khat yang muktabar lah. Kalau dapat kenal 7 jenis khat yang ada tu, insya-Allah boleh jadi penulis khat dan juga boleh belajar dan juga boleh tulis dengan cantik. Salah satunya khat nasah. Khat nasah ialah khat yang dipilih pada teks Al-Quranul Karim. 3 tahun Zulfikri menjalani latihan khusus secara fizikal dan memantapkan ilmu pembacaan Al-Quran. Selain membaca dan menghayati isi kandungan, kaligrafi, seni Islam yang dianggap jantung Al-Mushaf. Kerana apa seni kaligrafi itu merupakan jantung? Kerana dia membawa, dia sebagai wadah ataupun sebagai bekas yang membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Disebabkan itulah seninya diangkat menjadi antara seni yang utama dalam kesenian Islam. Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Hampir 20 tahun, Nurul Iman Rusli mendalami ilmu manuskrip Islam membabitkan kodikologi dan paleografi. Peranan sebagai kurator asbab dia mengkaji lebih 3,000 manuskrip dan artifak mushaf yang berada dalam simpanan muzium. Sejarah menyatakan penulis atau penyalin merupakan golongan istimewa dalam sesebuah kerajaan. Mereka digelar penyalin istana. Di istana-istana diraja pada waktu itu, terutamanya pada zaman Uthmaniyah di Turki, Mughal di India dan juga Safavid di Iran, mereka merupakan antara jawatan tertinggi di dalam bengkel-bengkel diraja. Jadi mereka lah yang menghasilkan mushaf-mushaf istana, sama ada dihasilkan untuk diberikan sebagai hadiah di antara kerajaan ataupun dihasilkan untuk masjid-masjid dan madrasah sultan tersebut. Bahkan ada seorang juruhat di Istana Uthmaniyah pada suatu ketika dahulu mengajar 3 orang sultan sepanjang usianya untuk menulis dan juga memahami cara penulisan khat yang betul. Dimaksudkan Hafiz Osman, penyalin istana yang masyhur ketika kerajaan Uthmaniyah di Turki. Dan ini mushaf salinan tangannya pada abad ke-17 masih sihat terpelihara. Muzium Kesenian Islam Malaysia mempunyai lebih 6,000 koleksi artifak mushaf, bukti sejarah penyalinan Al-Quran yang unggul. Sebelum penggunaan kertas diperkenalkan pada abad ke-10 dalam dunia Islam, penulisan dilakukan di atas bahan-bahan semula jadi. Antaranya kulit haiwan. Hari ini,
Satu lagi artifak kuno dibawa masuk ke Muzium Kesenian Islam Malaysia. Nur Sarah Akilah Radzi, penolong konservator bahagian kertas, dan Nurul Iman menyambut kedatangan Blue Quran atau helaian Al-Quran biru berusia lebih 1,300 tahun. Perasaan tu macam tak boleh nak digambarkan. Kita boleh lihat warna indigo yang sangat mewah, kemewahan mushaf Al-Quran itu sendiri. Tulisan yang digunakan adalah daripada pigmen emas dan hiasannya daripada pigmen perak di atas halaman yang berwarna biru indigo. Dan pada waktu itu, proses menghasilkan kulit haiwan untuk dijadikan kertas menulis adalah satu proses yang rumit. Dan ditambah lagi untuk mewarnakan dengan warna indigo tersebut merupakan satu proses yang rumit juga. Dalam keterujaan, ada sesuatu yang membimbangkan Sarah. Keadaan fizikal helaian Al-Quran biru diperbuat daripada kulit haiwan ini sudah menampakkan kesan penuaan yang jelas. Kulit lembu. So kulit ni memang bersifat anjal lah. Jadi dia sangat sensitif pada suhu dan kelembapan. Jadi kalau kita tidak jaga suhu dan kelembapan tu, vellum tersebut akan jadi mengecut. Kalau kita tengok pada tulisan itu tersebut, dia akan jadi crack. Warna dia akan makin pudar. Kelamaan boleh jadi koyak pada certain bahagian. Misi Sarah bermula. Helaian Al-Quran biru harus diselamatkan. Sebenarnya menyalin ni macam kita baca Al-Quran juga. Kita kena ada wuduk, kita ada doa, ada solat sunat dulu, dia punya syarat dia lah. Kita latih. Memang ada disiplin ataupun ada adab bila menerbitkan Al-Quran ni. Zulfikri, generasi ketiga penyalin di sini sejak 2004. 6,236 ayat, 30 juzuk dan 114 surah, rangkuman sebuah mushaf. Jika dilaksanakan seorang penyalin, pasti memakan masa bertahun. Justru, 5 orang penyalin ditugaskan bagi satu misi. Namun, adakah itu cukup sebagai penyelesaian? Tulisan tu nak kena bagi sama sebab kami tulis berkumpulan. Jadi satu-satu Quran tu kadang-kadang 5 penulis khat terlibat. Untuk Al-Quran ni tak boleh ada salah. Sebab Al-Quran ni bila ada salah sikit, kita paksa reject. Jadi nak elakkan daripada buat kerja 2 kali buat semula tu, kita buat lakaran awal. Mereka berdepan dengan cabaran keseragaman penyalinan yang dibuat secara berkumpulan. Zulfikri, kunci utama dalam proses ini. Dia perlu melakukan lakaran awal kalam suci An-Nur dengan menggunakan pensel. Lakaran inilah menjadi panduan asas kepada penulis lain dengan menghitamkan huruf dan baris bacaan menggunakan dakwat. Fokus dan teliti. Kesilapan boleh menyebabkan ulang semula salinan pada kertas lembaran yang baru. Ini paling dibimbangi. Kadang-kadang setiap huruf nak dibuat tu tak sama. Contohnya huruf alif, penulis surat yang pertama buat dengan betul. Tapi penulis surat yang kedua tak dapat dah ikut lagi format tu. Tapi at least 95%, 98% kena sama. Kalau orang yang pandai khat, orang yang tengok betul-betul tulisan tu, kalau dia detail betul-betul, akan ada juga. Sebab benda tu tangan kan, cumanya kita kena bagi dapat sampai sama. Dia sebab nak bagi seragam. Macam ni kan dah di-paste. Kesalahan penyalinan ayat suci pada huruf, tanda bacaan mahupun ketidakseragaman penulisan itu menjadi keutamaan semakan. Penggunaan alat tulis juga mempengaruhi kesempurnaan. Alat tulis yang kita gunakan ialah alat tulis tradisional yang hanya terdapat di Malaysia sahaja, iaitu daripada pokok paku resam.
pokok ni dia hanya terdapat di negara Nusantara. Inilah alat tulis terbaik yang pernah digunakan oleh generasi terdahulu dan kita pakai balik, kita gunakan pada penyalinan Al-Quran. Pokok paku resam atau nama saintifiknya dikenali sebagai Dicranotherix linearis. Sejenis paku pakis besar hidup subur meliar di tepi lereng bukit atau kaki bukit. Batang pokok paku resam telah diguna pakai dalam sejarah koleksi manuskrip Melayu tulisan Jawi sekitar abad ke-16. Biasanya kita pilih pokok paku resam ni yang paling cantik ialah yang tua. Di antara tiga ni, yang gelap. Yang gelap ni yang tua, ini yang tahan. Kalau kita nak raut paling halus sehalus jarum pun, ini yang warna ni. Yang kedua yang lurus. Kalau lurus, kita boleh guna banyak. Contohnya kalau ikut saiz pen, maknanya ni boleh dapat sampai lebih daripada 5 batang. Yang ketiga yang dipilih, saiz dia yang besar. Bila kita tulis, kita genggam dia, kita pegang dia, dia selesa kita tulis ni. Alat tulis adalah senjata utama penulis khat atau khatat. Justru pendekatan terbaik ialah dengan menghasilkannya sendiri untuk dijadikan alat tulis dikenali kayu handam. Di negara-negara lain, dia ada juga alat-alat tulis tradisional dia. Contohnya macam Iran, dia ada sejenis buluh yang nama dia dusfuli. Macam di Kazakhstan pun ada juga buluh dia, nama dia khaizaran. Jadi kalau di negara luar, apa yang mereka buat bila nak tulis halus, dia terpaksa beli pen besi, mata dia terpaksa raut semula. Ubah sway mata tu untuk dibuat menulis khat untuk saiz halus. Kalau pokok paku resam ni tak perlu dah, hanya raut halus boleh tulis. Tradisi lama yang dipertahankan. Sifatnya yang semula jadi umpama kembali kepada fitrah, mendukung kesucian manuskrip Al-Quran. Begitu juga dengan dakwat dan lembaran kertas untuk proses penulisan ayat-ayat suci Al-Furqan. Kaedah penulisan manuskrip mushaf dibuat pada kertas lembaran lebih besar bersaiz A1 sebelum dicetak pada saiz normal Al-Quran. Kualiti manuskrip kertas dia tu boleh bertahan sampai 500 tahun akan datang sebab tujuan dia boleh dijadikan rujukan untuk generasi akan datang. Dia bebas daripada asid. Maknanya tak ada bahan-bahan yang mencurigakan. Kertas tu 100% daripada tumbuh-tumbuhan ataupun daripada bahan yang bersih sebab kita nak gunakan untuk meletakkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menghafal dan menulis di atas kulit haiwan, kayu, pelepah tamar dan disimpan sebagai rujukan sendiri. Bermakna ia bertaburan. Peristiwa Perang Yamamah menjadi titik tolak pengumpulan dalam satu mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah, Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Islam. Ketika zaman kepimpinannya, beliau diuji dengan golongan Arab yang murtad dan memerangi mereka melalui Perang Yamamah pada 12 Hijrah. Dalam peperangan berdarah itu, diriwayatkan seramai 70 para sahabat penghafal Al-Quran syahid. Perkara ini membimbangkan Umar bin Khattab. Kebimbangan yang mencetuskan usulan berani. Jadi pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dijumpa Sayyidina Abu Bakar memberi pandangan untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang Quran berada, kita kata berselerak tadilah, untuk dikumpulkan. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak berani nak buat. Abu Bakar As-Siddiq khawatir dianggap bid'ah. Namun Umar Al-Khattab tetap memujuk. Jika ramai lagi para sahabat penghafal Al-Quran syahid, maka hilanglah juga wahyu yang ada di dada-dada mereka.
Keputusan yang sukar dan berat buat Abu Bakar. Tapi lama-kelamaan dipujuk oleh Sayyidina Umar, maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun bersetuju dengan dipanggil Zaid bin Thabit untuk mengetuai mengumpulan Al-Quran ini. Dia dua cara kumpul, dengan tengok pada tulisan dan juga kepada hafalan, dan disalin, ditulis dalam satu mushaf. Pengumpulan era kedua terjadi ketika pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Menurut Profesor Madya Dr. Suki Osman, timbul banyak percanggahan cara pembacaan Al-Quran akibat perluasan wilayah Islam. Pengumpulan dan penyalinan semula dalam satu mushaf dilakukan dengan kaedah resam Uthmani bagi mengekang pertelingkahan. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan kalam Allah itu sebagai Al-Quran dengan Al-Kitab. Al-Quran itu asal perkataannya baca. Al-Kitab ni asal perkataan katabah, tulis. Nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu dipelihara oleh Allah melalui dua cara, iaitu bacaan dan juga tulisan. Nabi menyatakan kepada para sahabat, fala taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis daripada aku melainkan Quran. Nabi suruh tulis selain daripada yang dihafal. Nabi sampaikan kepada para sahabat, lepas tu turun sikit-sikit tu. Turunnya Al-Quran cukup indah. Malam Lailatul Qadar, 30 juzuk diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Kemudiannya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihissalam secara beransur-ansur. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi di Gua Hira. Untuk mushaf daripada Mamluk ini, kita buka pada surah Sajadah. Merungkai kerja penyalinan pada awal peradaban Islam, hurufnya tidak bersambung, tidak bertanda dan tiada berbaris. Buktinya, helaian Al-Quran Surah Yunus ayat 6 hingga 21, penulisan abad ke-8 ini. Apa yang membezakan antara huruf ba, ta dan tha, titik? Dan apa yang membezakan dengan ta, ti, tu, baris? Kalau kita tak ada semua ni, maksudnya kita tak boleh baca. Kenapa jenis tulisan itu wujud pada waktu itu? Kerana Islam tersebar dalam masyarakat berbahasa Arab. Jadi mudah untuk mereka. Bentuk-bentuk tulisan itu hanyalah sebagai rujukan untuk mereka, dan mereka kebanyakannya merupakan penghafal Al-Quran. Surah Toha ayat 56 hingga 108 ini ditulis pada abad ke-8 Masihi di atas kulit haiwan dengan jenis khat kufi. Ia asalnya tidak bertanda, namun penyebaran agama Islam secara meluas berlaku evolusi penulisan yang lebih teratur. Titik yang berwarna merah mewakili baris sebutan, iaitu baris di atas, di bawah dan di hadapan, manakala titik ataupun garisan condong mewakili titik-titik kepada huruf. Selain daripada itu, kita dapat juga melihat sekumpulan lebih kurang dalam 4 ataupun 5 garisan condong menandakan akhirnya sepotong ayat. Al-Quran membawa rahmat kepada ketamadunan ilmu dalam bidang penulisan dunia Islam. Namun apakah ironinya, sesebuah mushaf dihias cantik sedangkan Al-Quran itu sifatnya dibaca? Yang ini betul. Betul. Kebanyakan artifak mushaf di sini adalah koleksi jarang ditemui. Seperti Al-Quran tidak berjilid ini, dihasilkan pada abad ke-19 dari Sudan Sub-Sahara Afrika. Helaiannya berceraian, tidak dijahit, hanya diletakkan di dalam bekas. Ini tradisi budaya primitif yang diwarisi sejak abad ke-9.
Hiasannya juga sangat sederhana. Berbeza dengan imej mewah helaian Al-Quran biru yang sedang dirawat di makmal konservasi. Helaian ini diperbuat daripada kulit anak lembu atau velum, membawa surah Al-Baqarah ayat 267 hingga 273. Faktor suhu dan kelembapan menyebabkan velum ini mengecut. Sarah mendapati kaedah restorasi polyester hinges boleh menyelamatkannya. Permukaan yang menggelembung tadi, kita nampak objek tu stres tau. Polyester hinges ni bertindak seperti spring. So spring ni lah yang membantu objek velum tersebut supaya dia akan jadi lebih stabil dan tak stres. Kita tengok pun kita nampak macam objek tak sihat. Kaedah polyester hinges agak rumit. Bagi menstabilkan kedutan permukaan velum, Sarah perlu menyediakan potongan hinges dengan banyak. Ini akan dijahit satu persatu secara manual di sekeliling bingkai untuk menegangkan velum. Kompleks Nashrul Quran, pusat percetakan Al-Quran bersepadu utama di rantau Asia Tenggara. Sehari, hampir 70,000 naskah Al-Quran dicetak. Di sini hanya menumpukan kerja percetakan, manakala kerja-kerja penerbitan dan penghasilan manuskrip dilakukan di Yayasan Restu Shah Alam. Mushaf Malaysia pertama antara yang kaya dengan hiasan. Ini lembaran manuskrip asal yang mula disalin pada tahun 1989 dan dicetak pada tahun 2000. 10 tahun, tempoh yang panjang untuk menerbitkan mushaf sulung bercirikan seni tampak Melayu. Seni mushaf ni lebih kepada seni halus. Kebanyakan hasil daripada seni zukruf ni menggunakan tangan, manual. Vo Husin Bakar, antara individu terawal terbabit secara langsung dengan penghasilan mushaf Al-Quran Malaysia pertama. Selain penyalinan manuskrip Al-Quran, seni zukruf yang menghiasi halaman mushaf juga dititik beratkan. Penyelidikan selama 3 tahun, banyak sudut yang diambil kira dalam mendirikan konsep sebuah mushaf yang menonjolkan ciri-ciri Malaysia. Di antara bahan rujukan kita dalam pembinaan seni mushaf ni, kita punya reference tu daripada masjid-masjid lama, istana, pakaian, barang kemas. Sumber ekonomi satu-satu negeri itu bergerak dari segi R&D itu ke arah itu. Jadi kita tunjukkan identiti satu-satu negeri itu tergantung pada apa konsep yang kita nak tunjukkan. Kalau Kedah, kita tunjukkan padi kerana di antara sumber pendapatan dia yang utama itu adalah padi. Seni zukhruf punya disiplin tersendiri. Bersandarkan konsep sesebuah mushaf yang ditetapkan, barulah pembinaan struktur dan bentuk dilakukan. Motif dan corak yang menghiasi halaman Al-Quran tidak sewenang-wenangnya mendapat tempat untuk dimasukkan dalam sesebuah mushaf. Al-Quran itu membawa kalam suci Allah, maka corak hiasan juga harus menghormati kesuciannya. Dia mesti mengikut syariat. Syariat tu maksudnya yang figure, binatang, sebagainya tak boleh. Nombor 2, dia mesti cantik. Maknanya colourful sampai tidak mengganggu ayat Al-Quran itu sendiri. Nombor 3, bermanfaat. Kalau tulisan tu terlampau kecil yang tak mendatangkan manfaat untuk pembaca, itu tak boleh. Ketelitian pemilihan motif seni zukhruf ini syarat dengan falsafah. Kita pakai bunga mawar tu kerana karakter bunga mawar tu sendiri dia wangi. Sebab tu kita letak di kepada kepala surah tu. Kalau bunga melo, kenapa kita letak di dalam number ayat pada Quran tu? Kerana bunga melo ni dia punya konsep dia putih, suci.
Dan page number untuk Al-Quran Mushaf Malaysia, kita pakai bunga tanjung. Karakter pokok bunga tanjung ni kalau you tengok, dia lebat. Dia itu represent angka muka surat tu 600 lebih tu di dalam Al-Quran. Motif dan pewarnaan harus seimbang dengan penulisan kaligrafi yang ada pada manuskrip. Kesabaran yang tinggi. 100 jam atau bersamaan dengan tempoh 2 minggu adalah masa untuk menyiapkan satu lembaran. Hiasan keliling dia tu tidak boleh terlalu dominan ataupun menjerit dari segi warnanya dengan saiznya. Peletakan mushaf tu sendiri, dia ada kiraan dia. Kita menggunakan golden section. Tumpuan mata tu pada ayat Quran. 30 tahun berkhidmat, Hussein kini dipertanggungjawabkan untuk memastikan kualiti penerbitan yang dikeluarkan Yayasan Restu mencapai standard yang ditetapkan. Satu lagi elemen penting dalam seni mushaf dan diwarisi sejak beribu tahun dahulu ialah penggunaan emas atau gold leaf 24K. Karakternya mewah dan berkilau menjadi pilihan juru hias. Ketika awal peradaban Islam, pewarnaan hiasan mushaf banyak kepada warna biru, emas, merah dan kemudiannya hijau. Namun perletakan hiasan emas atau iluminasi ini hanya syarat di halaman surah tertentu. Helaian beriluminasi ini selalunya berada di helaian awal surah Al-Fatihah dan juga permulaan surah Al-Baqarah, dan juga di bahagian akhir di mana menghiasi surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dia ada falsafah di sebalik penggunaan emas dalam menghiasi Al-Quran ini. Falsafah di sebaliknya adalah ia seumpama cahaya yang melorongi hati-hati pembacanya. Hari ini manuskrip penyalinan diimbas untuk diagihkan kepada beberapa unit lain bagi meneruskan kesinambungan tugas sebelum Al-Quran boleh dicetak. Di sini, tugas unit grafik bermula. Mereka perlu memperkemaskan penulisan manuskrip yang telah diimbas masuk ke dalam perisian komputer. Bermakna satu demi satu huruf dan tanda bacaan diperhalusi. Penyusunan ayat dan maksud terjemahan sesebuah surah juga disemak. Gerak kerja ini berdasarkan senarai pembetulan dari unit tasihih bahagian ulum Al-Quran yang berperanan melakukan semakan terperinci. Ketelitian ini bagi menepati standard SOP penerbitan dan percetakan teks mushaf Al-Quran yang telah ditetapkan oleh pihak keselamatan dalam negeri. Kelulusan hanya diberikan setelah melalui semakan teliti Lajnah Tasihih Al-Quran KDN. Kota Baru, Kelantan. Lajnah Tasihih Al-Quran ditubuhkan pada 1987 sebagai usaha kerajaan memelihara kesucian Al-Quran daripada kecacatan atau kesilapan. Mereka adalah 35 hafiz yang pakar dalam ilmu penulisan dan penandaan Al-Quran. Hari ini Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Muhammad mengetuai gerak kerja setelah 2 tahun tergendala akibat pandemik COVID-19. Meneliti satu kalimah demi satu kalimah, menanda dengan dakwah
warna merah tu, sekiranya berlaku kesalahan akan ditanda dengan satu tandaan. Kita akan buat satu perbincangan di kalangan ahli lajnah tasihih Al-Quran untuk memastikan bahawa apa keputusan yang diberi itu adalah keputusan yang tepat. Dia tak ada juga ada salah. Berkembangnya pemain industri penerbitan dan percetakan Al-Quran di Malaysia. Kepelbagaian inovasi dan kreativiti naskah Al-Quran yang cuba ditampilkan oleh penerbit kadangkala banyak mengundang perdebatan. Hanya raw saja yang Qunah tu, tanwin tu Qunah dah. Sebagai contoh, syarikat A menandakan izhar dengan hijau, syarikat B menandakan izhar dengan warna merah, syarikat C menandakan izhar dengan warna biru. Hukum yang satu tetapi dengan pewarnaan yang pelbagai menyebabkan berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat. Jadi di sinilah Lajnah Tasihih Al-Quran telah membuat suatu penyelarasan. Khairul Razak, ini merupakan tahun keduanya bersama Lajnah. Tugas mereka bermula jam 7 pagi sehingga 12 malam menumpukan juzuk demi juzuk. Kaedah semakan dilakukan dengan mengagihkan satu juzuk kepada 2 orang Lajnah bagi memastikan tidak berlakunya ralat. Contohnya kalau kita ada silapan sedikit ataupun terlupa untuk ayat tu, sebenarnya ayat tu salah, jadi dia akan berhubung kait dengan orang lain punya semakan. Semakan pertama dan kedua tu perlu ada keserasian. Jadi sekiranya salah satu ada cacat celah, maka ianya akan boleh menyebabkan keputusan terakhir nanti ditolak. Persidangan kali ini, mereka menyemak dan mentashih 18 bahan, merangkumi hampir 760 juzuk Al-Quran dari 9 penerbit di seluruh Malaysia dalam tempoh 5 hari. Mereka adalah ahli lajnah yang dilantik oleh Lembaga Pengawalan Al-Quran KDN pada setiap 2 tahun demi menjaga ketulinan dan kesahihan Al-Quran. Sementara di Muzium Kesenian Islam Malaysia, Sarah sedang menyiapkan kerja-kerja akhir konservasi ke atas velum Al-Quran Biru, artifak kuno dari Afrika Utara. Penuh cermat, Sarah tidak mahu kaedah polyester hinges ini mencacatkan artifak. Bersandarkan pengalaman mengendali lebih 30 artifak mushaf, Sarah menamatkan misi ini lebih awal daripada tempoh lazim. Misi menyelamat helaian Al-Quran Biru dari kulit anak lembu ini akhirnya selesai. Satu lagi koleksi unik di Muzium Kesenian Islam Malaysia memperlihatkan keunggulan penyalinan mushaf lebih 1000 tahun dahulu yang masih hidup. Kampung Teluk Baharu, Pulau Pangkor, Perak. Masjid Al-Badar 1000 Selawat ini punya nilai sentimental buat Zulfikri dan Fo Husin. Penglibatan kepakaran mereka secara langsung dalam pembinaan masjid terapung ini satu kebanggaan mereka. Masjid 1000 Selawat ini didirikan oleh Yayasan Restu sejak 2014. Biarpun sudah melewati masa, Husin dan tim sentiasa peduli sebagai langkah memelihara keindahannya. Zulfikri kerap ke sini. Menerusi peluang sebegini, penyelidikan menerusi pandangan orang ramai terhadap kesesuaian penulisan kaligrafi untuk pembacaan diperolehi. Tapi kita gunakan saiz yang tebal. Tapi tulisan kita buat tebal macam tu. Ataupun kita nak kekalkan macam ni. Saiz yang tebal tu, nanti dia punya lubang itu hilang. Sekarang ni era digital, bila kita buat kuliah pun pelajar-pelajar dah tak menyalin, semua dengan handphone, dengan tab macam tu je. Cabaran era digital ni dengan ambil peluang untuk kita menggalakkan masyarakat terlibat menyalin Al-Quran, dan kita kena fikir Al-Quran yang kita salin ni bukan untuk kita, jadi untuk
masyarakat akan datang seperti mana generasi-generasi dahulu memikirkan untuk generasi kita yang sekarang ni. Senihat menjadikannya insan yang paling dekat dengan kalam suci. Dia mahu terus berbakti, mendukung karya seni ini sebagai sebuah legasi. Di bilik kebal inilah kesemua manuskrip salinan tangan mushaf Al-Quran disimpan rapi. Aset paling berharga yang tidak dapat dijual beli. Ini bukti penyalinan mushaf Al-Quran abad ke-21 yang akan menjadi tatapan generasi 500 tahun akan datang. Setiap individu punya perjuangan. Berbeza peranan, namun keagungan tinta syurga membawa mereka kepada matlamat yang sama. Al-Quran, bacalah, kalam Allah yang memegang setiap hati-hati manusia sebagai pedoman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم